Allahumma salli salatan kamilatan wa salim salaman ta'man ala sayyidina Muhammadin illazi tanhalu bil uqadu wa tanfariju bil qurabu wa tuqada bil hawaidu wa tunalu bil raghaibu
Allahumma salli salatan kamilatan wa salim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhalu bil uqadu wa tanfariju bil qurabu wa tuqda bil hawaidu wa tunalu bil raghaibu
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulakan majlis kita pada hari ini dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang dihormati Ustazah Sahlawati binti Abu Bakar sebagai penulis program kita pada hari ini. Yang amat berbahagia Datin Seri Masgiana binti Muhammad. Yang berbahagia Ahli Pekawanis Cik Nur Nasha Izliana binti Nazri dari Asatizah Selangor selaku pengarah program Siri Perindahkan Sebutanmu pada hari ini. Hadirin hadirat yang dikasihi sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Aisyah binti Muhammad Nur, wakil daripada Asatizah Selangor ANAS, selaku hos program Perindahkan Sebutanmu Surah An-Nas, siri yang terakhir pada hari ini insya-Allah. Program ini diadakan dengan kerjasama Asatizah Selangor atau ANAS dan Pertubuhan Kebajikan Amal Wanita Selangor, Pekawanis. Alhamdulillah kita dah berjaya mengadakan siri Perindahkan Sebutanmu ini sehingga ke perjumpaan yang ke-6. Pelbagai perkara baru yang telah kita belajar, yang Ustazah Sahlawati telah kupaskan, bermula daripada surah Al-Fatihah, kemudian surah Al-Falaq, Al-Ikhlas, dan insya-Allah hari ini kita akan teruskan dengan surah An-Nas. Baiklah, tanpa membuang masa, saya menjemput Ustazah Sahlawati Abu Bakar untuk meneruskan perkongsian beliau pada hari ini. Falyatafaddal mashkura Ustazah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. 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 Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana sahla idza syi'ta sahla. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Asa an yahdiyani rabbi li aqraba min hadza rasyada. Allahumma fahtina fid din wa 'allimna at-ta'wil. Amin amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang saya hormati dan saya Siti Aisyah lah ya, moderator kita pada pagi ni, Cik Siti Aisyah. Kemudian yang amat berbahagia Datin Seri Mazdiana binti Muhammad ya, selaku nasihat kepada pekawanis, yang berbahagia ahli-ahli pekawanis semua. Kemudian saya juga nak ucapkan syabas dan tianah kepada Cik Nur Nasha Izliana ya, selaku pengarah program Siri Perindahkan Sebutanmu ya. Tahniah kita dah sampai kepada siri yang terakhir ini, dan juga muslimat yang ada dalam Zoom dan juga di Facebook lah kalau ada ya. Alhamdulillah hari ini kita ada 35 orang peserta, termasuk jawatan kuasa lah, dan ada muka-muka yang biasalah saya nampak kan. Ada Bunda Rohaya, Bunda Latifah ada kat sini ya, Bunda Salmi, nama-nama yang setelah saya rasa hampir 2 bulan lah kita bersama ya. Setiap 2 minggu sekali daripada bulan 3 sebenarnya kita dah bermula sampailah ke hari ini untuk kita menghabiskan lagi satu surah yang terakhir dalam siri 3 full lah. Kita dah ambil surah Fatihah, kemudian yang terakhir sebelum ni kita dah ambil surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, kemudian kita ambil Qul a'udzu birabbil falaq, dan yang sekarang ini kita ambil surah An-Nas ya, surah yang terakhir dalam Al-Quran. Sebelum tu kejap ya, saya share slide dulu.
Boleh nampak ya Aisyah? Slide Ustazah? Boleh Ustazah? Okey, Jelas. terima kasih banyak-banyak. Alhamdulillah. So ini kita yang terakhir dalam surah An-Nas ini, dalam surah Al-Peringatan Sultan Mus, Tasin, daripada surah Fatihah sampailah kepada surah An-Nas ini, siri 3 kul lah, saya panggil 3 kul, yang mana kita melihat kepada surah-surah yang kita selalu baca, amalkan pada setiap hari. Ya, sama ada selepas subuh kita baca 3 kali, petang 3 kali, nak tidur juga kita baca sebanyak 3 kali. Himpunan 3 surah ini yang mana juga disebutkan dalam hadis-hadis Nabi SAW tentang kelebihan surah-surah ini. Hari ini kita nak tengok kepada surah An-Nas. Sebelum kita pergi kepada dia punya tadabbur ataupun memerhatikan intipati surah ini, adalah sama-sama kita tengok dulu tilawah dan tajwid bagi surah ini. Surah ini ada 6 ayat saja, ya, surah yang terakhir dalam Al-Quran. Dan mungkin ada dalam kalangan ibu-ibu semua ya, bunda-bunda muslimat semua yang dah khatam Al-Quran, dah pun menghabiskan surah ini yang terakhir dalam surah Al-Quran. Dan mungkin ada yang round kedua dah pun khatam Quran, yang masih lagi di hujung-hujung ni mungkin dah juzuk 25, 26 dah ya. Teruskan lagi lah usaha untuk mengkhatamkan Al-Quran kita pada bulan Ramadan ini. So surah An-Nas ini kalau kita tengok, boleh mula-mula sama-sama baca dengan Ustazah ya. Tanpa buka mic, sama-sama semak bacaan ini. InsyaAllah kita baca bersama-sama sebelum Ustazah tengok kepada beberapa poin-poin sajalah yang ada dalam surah An-Nas ini berdasarkan kepada hukum-hukum tajwid yang penting. Okay, boleh kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin ilahin syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin minal jinnati wan nas. Sadaqallahul azim. Terima kasih. Ya, yang buka takutlah tiba-tiba ada bunyi yang bukan pula datang. Tolong mute mic masing-masing ya. Takut nanti tiba-tiba ada bunyi lain. Baik, terima kasih yang baca dengan baik, alhamdulillah. Surah yang senang pun kita baca sebab Quran ni bila kita baca surah-surah yang biasa kita baca, kita akan baca dengan mudah. Ibu mungkin perasan ya, masa kita baca Quran dalam bulan Ramadan ni, ada juzuk-juzuk yang susah kita nak baca, ada surah-surah yang susah kita nak baca, nak sebut kan. Sebab apa? Sebab kita jarang membaca surah tersebut. Jadi bila kita selalu baca, kita selalu sebut, senanglah. Apa sebenarnya pun saya yakin ramai yang dah hafal pun surah ni. Ya, daripada kecil lagi kita dah hafal surah ni. So kalau kita tengok kat sini ada beberapa hukum tajwid yang kita perlu berikan perhatian. Antaranya yang pertama adalah dalam huruf ni ya, qul a'udzu ni. Ya, huruf alif di sini supaya kita menyebut huruf alif dengan betul, membezakan di antara alif dengan ain lah. Sebab selepas alif ni ada ain. Jadi bacanya qul a'u. Ya, sebut a dulu baru ain. Sebab dia punya makhraj lebih kurang, tak lebih kurang tapi dalam satu tempat yang sama. Ya, dia a dengan u kan, ain. Hujung di tengah kerongkong dengan di awal. Jadi a'udzu bi rabbin nas ya, a'u. Bukan a'u pun salah. Sebab dia duduk a'u, ada yang sebut a'u. Ya, a'u pun salah juga sebab dua-dua jadi a. Ya, dia bukan ain, dia alif dan juga ain ya, a'u. Qul a'udzu bi rabbin nas. Kemudian yang kedua, nun ya, dibaca dengung kerana ada nun sabdu. Nun ya, sebab kat sini ni semua banyak dalam surah An-Nas ni. Ya, dalam surah An-Nas ini banyak huruf nun bersabdu ni ya, semua huruf nun sabdu. Kita tahu nun sabdu ni, nun syaddah ni dengan mim sabdu itu adalah dibaca sebagai gunnah ya, wajib gunnah, kena nun gunnah ya, dibagikan sebagai dengung. Dengungnya 2 harakat lah ya. Bi rabbin nas, jangan bi rabbin nas. Kalau bi rabbin nas laju je tu, tak dengung, tak tepatlah bacaannya. So bi rabbin nas, malikin nas, tekan tu ya, malikin, tekan dekat nun tu, barulah kita sebut ya dengan betul. Okey, dia semua-semua ni lah ya, saya tak ulang lah, satu contoh je dekat sini, tapi yang di hujung ni semuanya akan dibaca yang sama.
Okey, kemudian yang ketiga, suka jugalah Suzan nak tunjukkan. Yang ketiga ni huruf ikhfa ya, ikhfa hakiki, dengung. Biasalah kadang-kadang kita baca Quran ni kita tak perasan kan. Ya syarril waswasil khannas ya min. Dia kalau nun mati ni, ibu-ibu kalau baca Quran, nun ni kalau dia tak ada tanda baris atas depan, tak ada tanda yang macam mati kecil tu ya. Tengok ya, atas ni tak ada tanda kecil tu, makanya dia dibaca dengan dengung. Kalau ada nun tu, kalau nun tu dia ada tanda atas ni, maknanya selepas ni itu adalah huruf-huruf yang tak dibaca dengan dengung. Ya, min ilah, min ilah, min abad, ain. Jadi kalau kita baca ni dalam Quran ni ada tanda-tanda ya, ada nun tu ada yang ada tanda mati, ada nun tak ada tanda mati. So kalau kita nak ingat mudah je, kalau tak hafal lah huruf-huruf yang yang berdengung ni, kalau tengok nun tu atas tu kosong, tak ada apa-apa tanda, maka kita kena baca dia dengan dengung selepas itu. Tapi kalau nun tu ada tanda atas dia, tanda mati macam ni, tanda separuh macam ni, so selepas itu adalah huruf-huruf yang tak dibaca dengan dengung. So perhati je lah nun tu, kalau tak hafal pun huruf ikhfa, tak hafal lah huruf idgham dan sebagainya, so kita tengok je nun ni kosong, tak ada apa-apa, maknanya dia dengung. Ya, saya tak buka lah contoh yang lain, tapi kalau perhatikan Quran, kita tengok. Kalau nun tu, tanda ni macam ni, ada tanda, selepas tu mesti huruf-huruf yang izhar. Selalunya huruf izhar, ya, tak dia baca dengan dengung. Kalau macam ni, lepas ni ada jumpa huruf ya, ada huruf jim, biasanya begitu. Ya. Min syarril waswasil khannas. Kemudian yang keempat, Ustazah ambilkan juga perkataan kha di sini ya. Yang keempat ada huruf kha di sini. Yang keempat menyebut huruf kha dengan betul. Menyebut kha ya, kalau ustaz-ustaz biasa ajar juga, dia ajar kita macam nak buang kahak tu kan. Macam nak buang kahak. Khannas, bukan hannas, bukan khannas. Khan pun tak jadi, dia kena kha ya. Khannas. Sebut kha dengan betul. Ya, kena selalu praktis sebab macam mengaji ni, baca Quran ni, kita punya huruf-huruf ni kena selalu sebut. Kita kena lembutkan lidah, lembutkan rahang, lembutkan mulut kita, gigi semua nak kena bergerak dengan betul, bercakap dengan menyebut dengan betul, kena ada senaman juga, kena sebut ya, supaya nanti lama-lama dapat diperbetulkan, insya-Allah. Kemudian yang terakhir juga, di sini kita ambilkan huruf sad ya. Sebab yang lain sin, shin ni kadang-kadang sin ni okey je orang sebut. Kalau ada shin pun saya sukalah sebutkan shin tu kan, sebab yang terakhir ni menyebut huruf sad. Sin, shin dengan sad ni sebenarnya satu tempat keluar huruf, iaitu di antara dua gigi mulut kita ni kita. Tapi kalau sad ni kita kena kembungkan mulut kita, muncung aja sad je. Kalau sin dia kat sini, sin, shin dia tutup, dia ada bunyi sh macam tu ya. Kalau nak berlatih huruf sin, sebut sikat, dia sin. Tapi kalau shin macam shampoo, shish. Macam halau ayam pun ada kan. Dulu ustaz-ustaz ajar dia kata kalau nak buat shin macam halau ayam. Tapi sekarang tak ada ayam pun dia ya. Kalau cakap dengan anak-anak tak ada ayam, dia tak tahu pun ayam tu rupa macam mana. Dia tahu ayam tu dah makan dah atas meja, dah tergoreng macam tu dah ya. Ayam pun dia tak tahu macam mana rupa, betul ya. So macam tu. Tapi kalau sad ini kita kembungkan mulut kita sikit ya. Kita muncungkanlah lisannya su ya, su, muncungkan su ya. Sudurin nas. So ini antara huruf-huruf yang perlu diberikan perhatian. Sebenarnya dalam Fatihah pun kita dah betulkan itu kan. Ada sad kan, siratal ladzina an'amta alaihim. Ada sad kan. Itulah ni antara yang benda-benda yang perlu diperhatikan dalam Suratun Nas ya. Okey, baik. Sekarang ni kita tengok kepada intipati surah An-Nas ni, kita tengok dulu dia punya pengenalan. Kena kenal dululah surah ni, surah yang ke-114, surah yang terakhir dalam Al-Quran. Ya, kalau kita bermula dengan Al-Fatihah, ada Al-Baqarah, sampailah kepada yang terakhir 114 surah dalam Quran. Kurang-kurangnya ibu-ibu, surahnya kita tahulah dalam Quran tu ada 114 surah. Ingat, jangan kita, kadang-kadang kita ingatlah nombor kad pengenalan kan. Ingat nombor PIN number, ingat nombor-nombor ni kita ingat. Tapi nombor-nombor yang berkaitan dengan agama ni kita susah nak ingat.
Macam berapa bilangan rasul, berapa bilangan malaikat kan, berapa nama-nama Allah. Itu kita kena ingat, 99 nama Allah, 25 rasul, 10 malaikat kan, 6 rukun iman, ada berapa jumlah solat fardu, semua kena ingat. Tapi ni dalam Quran kita kena tahu jugalah, sekurang-kurangnya kalau kita tak hafal pun nama-nama surah tu, kita tahulah ada berapa jumlah semua surah dalam Al-Quran ya. Ada 114 dan inilah surah An-Nas, inilah surah yang terakhir. Apa maksud An-Nas? An-Nas maksudnya surah manusia. Nas ni lah, surah ni surah lah. Nas ini, An-Nas ini maksudnya adalah manusia. Ya ayuhan nas, kan selalu dengar Al-Quran kan, wahai manusia. Insan, daripada kata insan juga. An-Nas ni, dia punya nas tu juga daripada kata insan, manusia. Ya, nas. Dan surah ini intipati utamanya ialah berlindung dari bisikan kejahatan syaitan. Ya, yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas, berlindung daripada kejahatan syaitan. Sebelum ni ya, ibu-ibu yang dah mengikuti surah Al-Falaq juga kan, kita dah tengok betapa besarnya ataupun betapa banyaknya kelebihan berlindung diri dengan surah Al-Falaq kan. Mana daripada kejahatan malam, daripada orang yang nak buat sihir, yang nak membuat menghantar jin-jin yang jahat ya, syaitan-syaitan yang jahat untuk merosakkan diri kita. Itu yang kita ada peringatan sentiasa mengamalkan 3 surah ini. Baik. So sekarang kita tengok apa yang ada dalam ayat 1 hingga 3. Ayat ni ada 6 tapi saya tak pecahkan kepada 1 2 3 4 5 6 kerana dia punya pembahagian surah ini pun sudah rujuk dalam tafsir Said Qutb ya, fi Zilal Quran, dia juga membahagikan kepada 1 hingga 3. Kemudian 4 hingga 6. So mudahlah sebab kita nak faham dalam konteks ayat ini ya, dalam konteks ayat ini dia ada satu maksud yang sama. Kalau kita pecah-pecahkan pun nanti dia sebenarnya konteks ayat ni sama, iaitu yang pertamanya, ayat yang pertama, qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas ya. Qul a'udzu birabbin nas, apa yang beza dalam ayat ni? Aku berlindung ya, aku katakanlah aku berlindung daripada Tuhan yang memelihara manusia. Dia mula-mula ada Rabbin nas, kemudian Malikin nas, kemudian ada Ilahin nas. Mula Rabb, lepas tu Malik, kemudian Ilah. Rabbi ni Tuhan yang memelihara manusia. Malik ni yang menguasai manusia. Ilahin nas, Tuhan yang disembah manusia. So apa beza Rabb, Malik dengan Ilah? Rabb ini dia memelihara, tugasnya menjaga manusia. Kemudian Malik dia menguasai. Macam raja lah dia menguasai kan. Kemudian Ilah disembah pula. Beza ya. Kalau Tuhan ni dia memelihara, dia mentadbir dan menjaga kita. Tapi kalau menguasai, kita ni duduk di bawah penguasaan dia, hamba dia. Ilah ini pula Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita satu-satunya esakan, tidak menyekutukannya dengan yang lain. Maksud sembah ni, kita tak menyembah makhluk lain selain daripada Allah Ta'ala. So kalau kita baca kat sini, dia punya huraian maksud ayat ini, Allah adalah Tuhan pemelihara dan pelindung segala makhluk. Kemudian Tuhan juga pemerintah segala makhluk, penguasa segala makhluk. Semua ya. So tak ada lagi lah, tak ada lagi kerajaan lain, tak ada lagi raja lain, tidak ada lagi pemerintah lain yang memerintah manusia selain daripada Allah Ta'ala. Di sini Allah juga disebut khusus sebagai pemelihara dan pelindung manusia, pemerintah manusia dan Tuhan yang disembah manusia, supaya manusia begitu hampir kepadanya dalam detik-detik mencari perlindungan dan naungannya. Maknanya semuanya ini berlindung, bernaung di bawah kekuasaan Allah Ta'ala. Sebab 3 sifat ini, ya, Rabb, Malik dengan Ilah sudah cukup untuk kita katakan tiada tempat lain yang kita nak minta perlindungan. Sebab Allah itulah Rabb, Allah itulah Malik dan Allah itulah Ilah. Ni dalam satu ayat ni, ya, dalam satu surah ni. Betapa powernya, perempuan ya, ibu-ibu semua tolong fokus betapa powernya surah An-Nas ini. Allah beritahu sifat dia yang hebat ini, macam mana dia menguasai manusia, memelihara manusia, menguasai dan disembah oleh manusia dalam satu surah dan dikumpulkan dalam 3 ayat pertama surah An-Nas. Kadang-kadang kita baca surah lain tu kan, dia surah tu panjang. Ustaz nak beri contoh macam ni, surah ni pendek 6 ayat, tapi dalam 3 ni Allah bagi lengkap, komplit semua dia. Dialah Rabb, dialah Malik, dialah Ilah. Sebab kadang-kadang kita baca suatu surah yang panjang, bukan nak membandingkan kelebihan, surah lain semua hebat, sama hebat, malah ada yang lebih hebat. Satu sama lain dia tetap ayat-ayat Quran.
Tapi Allah nak rumuskan dalam satu surah ini, inilah dia di surah yang terakhir. Ya, surah yang terakhir dalam Quran, akulah ketiga-tiganya ini. Akulah Rabb korang, ya Allah lah Rabb kita, Allah lah Malik dan Allah lah Ilah. Kadang-kadang dalam surah yang panjang ada beratus ayat, berpuluh ayat. Ya, kadang-kadang disebut secara berasing-asingan, berbeza-beza. Tak dalam satu tempat yang sama ataupun kadang-kadang ayat surah ni ada, surah ni tak ada. Dan sebagainya. Okay? So kita tengok betapa kita kena kita bukan sifat Ustazah nak beritahu ya. Ni penting. Bukan kita nak melebihkan surah lain dengan surah yang lain. Tak. Dia surah ni ada kelebihan dia masing-masing. Tapi kita 114 semua kita baca. Tapi bila tiba satu-satu surah itu dia ada kelebihan-kelebihannya. Contohlah Ustazah bagi contoh. Kita ada 6 orang anak. Kan? 6 orang anak. Kita tak lebihkan Kak Long, Kak Ngah, Kak Uda apa semua. Tapi masing-masing ada kelebihannya. Ya, ada kelebihannya. Kita kata tak adalah anak nombor sulung satu hebat, nombor dua hebat. Tak. Dalam nombor satu, dia ada kehebatan dia sendiri. Katalah Nekan. Ini dia rajin mengemas. Kak Ngah ni kerja dia memasak. Ada pula orang nak bercakap tu. Dalam. Ada orang datang rumah je. Ada orang datang. Kak Ngah ni tadi kerja dia memasak aje. Kalau suruh buat mengemas dia tak nak. Ya, dia tak nak. Dia kata dia tak nak masak aje. Kadang-kadang ada yang lepas masak dia tinggal aje ibu-ibu ya. Dia masak dia tinggal je. Sebab apa dia kata dia masak dia tak nak mengemas. Ada yang kerja hias rumah, dia tak bunga, dia tak apa. Ada yang kerja pergi jalan saja. Jadi ada kelebihan masing-masing. Macam surah ni 114 surah. Okey, surah Baqarah ada kelebihan dia. Surah Ali Imran ada kelebihan dia. Surah Waqiah ada kelebihan dia. Surah Al-Kahfi ada kelebihan dia. Tanpa menafikan ke 114 surah ini. Itu Ustazah nak bagi sedikit penghayatan kita, keseronokan kita. Sebab Ustazah masa belajar dulu pun, Ustaz pun ajar yang sama. Kita tak boleh melebih-lebihkan satu surah terlalu sangat. Sebab surah-surah ni, dia ada kelebihan masing-masing. Tapi macam kita kata tadi, bila kita gabungkan 114 surah dengan kelebihannya, maka semuanya akan menjadi satu surah satu Quran yang lengkap. Macam tadi kita ada 6 orang anak kan, yang ni rajin memasak, yang ni rajin rumah-rumah, yang ni kerjanya rajin bercakap tu. Betul tak? Tengok ya, Ibu Salma, Ibu Rahayu kan, ada anak kita ni kerja dia tak buat apa, dia jadi penghibur. Ya, kalau dia tak ada senyap rumah. Jadi bila kita gabungkan 6 anak kita ni, meriah, alhamdulillah, komplit. Saya tak nak cakap pasal anak-anak sangatlah, ada ibu-ibu yang sedih pula kan ya. Sebab raya ni anak tak cukup kan. Ada yang anak tak boleh balik daripada Sabah. Ada yang anak ke asrama kena tak boleh nak balik. Masing-masing lah kan. Tapi ni bukan kata pertama kali kan. Tahun lepas pun macam tu juga. Jadi dalam kita biasalah. Ya, asalkan kita ni sihat, tubuh badan kita tak ada masalah. Ya, insyaAllah. Baik, kemudian kita tengok di sini juga ada satu perintah ya, daripada Allah dan kepada kita. Allah telah mengarahkan Rasulnya SAW dan sekalian umatnya supaya mencari perlindungan dan naungan pada Allah Ta'ala. Apakah perlindungan yang kita nak cari daripada Allah Ta'ala, yang kita nak berlindung dengan Allah Ta'ala tadi ialah supaya melindungi mereka dari kejahatan yang sangat halus. Ya, ini yang kita tak boleh nampak ni. Ya, sangat halus jejak langkahnya yang tidak terjaya ditolaknya melainkan dengan pertolongan Allah, pemerintah, penguasa yang maha agung. Kerana kejahatan yang halus itu menyerang mereka tanpa disedari dan mendatangi mereka dari arah yang tidak terfikir oleh mereka. Ni kejahatan yang sangat halus ni tadi. Ya, tak disedari, tak tahu daripada arah mana. Apa kejahatan ni, kejap lagi kita tengok. So, sebabnya kena baca ya ibu-ibu. Memang Rasulullah SAW kata pada waktu malam sebelum tidur ya, pada 2 minggu lepas kan, dia dah beritahu, dia diajar setiap pagi kita baca 3 kali untuk lindungkan kita daripada, ingat lagi kan saya beritahu itu, kita baca 3 kul pada waktu pagi sebab kita nak melindung diri kita sampai waktu petang. Kita baca pula 3 kul pada waktu petang lepas asar, nak melindungi kita pada waktu sampai waktu malam. Dan kita baca pula waktu malam sebelum kita tidur. Ya, 3 kul ni kita tiup sapu kat seluruh badan sebab kita nak melindung pula diri kita daripada malam sampai ke pagi. Seolah-olahnya satu hari itu kita dilindungi oleh Allah Ta'ala. Kalau surah Al-Falaq itu daripada kejahatan malam, daripada kejahatan jin-jin, syaitan, iblis dan sebagainya. Yang ini, akhir nanti ada minal jinnati wan nas. Kejahatan yang kata sangat halus ni tadi yang datang menyerang tanpa disedari daripada arah yang tak terfikir oleh kita juga.
sebenarnya bukan daripada jin, juga daripada kalangan manusia. Kadang-kadang daripada diri kita sendiri juga datang perkara-perkara kejahatan itu. Terdorong dengan kejahatan diri sendiri. So sekarang kita nak tengok apakah bentuk kejahatan yang dikatakan datang daripada arah yang tak tahu, bisikan yang halus. Ada dua bentuk kejahatan di sini. Ada dua bentuk bisikan-bisikan. Kalau kita tengok ayat ini, min syarril waswasil khannas, pembisik yang datang dan kemudian dia menghilang. Kemudian Allah menyebut pula kerjanya allazi yuwaswisu fi sudurin nas, membisik kejahatan di dalam dada manusia. Dan kemudian Allah memperkenalkan hakikat kejahatan tadi datang daripada mana? Minal jinnati wan nas, daripada jin dan juga manusia. So kalau belajar surah ni akan rasa terkejutlah. Manusia pun membisik-bisikkan. Sebab ini ada bisik-bisik ya. Pembisik-pembisik ni dia membisik kerjanya. Yuwaswisu. Perkataan yuwaswisu pun dari perkataan waswas. Waswas ni apa? Gunakan tanpa waswas ya. Ada iklan kan? Gunakan tanpa waswas. Apa maksud waswas? Maknanya dia datangkan rasa ragu-ragu. Rasa tak yakin. Pernah kan angkat semayang berkali-kali. Kan semayang berapa kali rakaat. Rakaat sampai 5 kali. Ya, dah baca Fatihah, tak baca Fatihah. Macam tu. Itu bisikan-bisikan syaitan. Ada lagi bisikan-bisikan yang suruh belak mencuri, suruh membunuh, suruh bercakap bohong. Itu bisikan-bisikan daripada kalangan, sama ada daripada syaitan ataupun daripada manusia. Dia bisik ke dalam mana? Ke dalam dada manusia. Fi sudurin nas. Sebab dada ni lah letaknya hati, dan hati itulah dia punya apa kita kata, kan ada dalam Nabi SAW katakan, kalau baik hati, baiklah semuanya. Dalam diri kita ni ada seketul darah. Kalau baik, baiklah. Kalau jahat, jahatlah. Iaitu dalam diri kita ni ada hati. Ada qalbun. So kalau baik, baik. Kalau jahat, jahatlah semuanya. So dia ambil satu tempat yang penting, iaitu dalam dada manusia, dalam diri. Supaya bila dihasut di sini masuk ke dalam akal, dan kemudian manusia melakukan kejahatan kerana bisikan-bisikan ini. Baik, kita nak tengok tadi yang dikatakan apa bentuk bisikan yang dibuat ataupun yang ditiupkan ke dalam dada manusia ini, iaitu yang pertama bisikan syaitan. Apa yang syaitan buat ni? Syaitan membisikkan kejahatan di dalam hati manusia secara halus dan tidak dapat dilihat. Ini memanglah. Syaitan ni memang secara halus, memang kita tak nampak dia, tetapi dia nampak kita, dan dia juga membisikkan secara halus. Begitu juga kalau Ustazah ingatlah kalau kita cerita pada zaman Nabi Muhammad SAW pun ramai dalam kalangan manusia ataupun para kata orang kafir Quraisy dan sebagainya, mereka melakukan kejahatan antaranya sebablah dibisik oleh syaitan-syaitan ini. Syaitan-syaitan ataupun iblis-iblis ini yang membisikkan. Apa yang mereka bisikkan? Mereka menyerap ke dalam dada dan menaburkan kejahatan di dalam hati manusia. Dia suruh kita buat jahat lah. Sebab apa? Syaitan ni, ibu ya, beri perhatian. Ataupun iblis ni lah kita kata. Mereka, boleh cakap mereka ya. Boleh lah ya, kita bagi ganti nama mereka. Syaitan ni, dia telah pun berjanji kan. Masa ketika dia disuruh supaya sujud kepada Adam. Ingat tak lagi kisah bagaimana ketika Nabi Adam AS diceritakan oleh Allah Ta'ala. Ya, semua disuruh sujud kan. Fasajadu illa iblis. Semua sujud kecuali iblis. Jadi bila syaitan ni atau kita kata iblis ni disuruh sujud, dia tak nak. Sebab apa dia tak nak? Sebab dia kata aku dijadikan daripada api kan. Aku dijadikan daripada api. Adam ni, kita ni dijadikan daripada tanah. Jadi dia rasa kotor, dia jadi sehina. Kenapa aku yang hebat dijadikan daripada api, kena sujud pada Adam yang dijadikan daripada tanah. Ya, kita kena tahu asal usul. Saya pun dah cerita asalnya dalam kelas ni lah. Dalam kelas banyak sangat tak ingat malaikat dijadikan daripada nur, cahaya. Ya, syaitan iblis dijadikan daripada api. Jadi kalau syaitan iblis ni, tuan-tuan perempuan ya, ibu-ibu, saya nak tarik perhatian ya. Allah Ta'ala menjadikan sesuatu makhluk itu daripada unsur kejadian, satu unsur kejadian, kemudian daripada unsur itu jugalah mereka akan binasa. Maksudnya kat sini, manusia dijadikan daripada apa? Tanah kan? Bila kita tanam, kita pergi ke mana? Duduk atas langit ke? Tak kan? Kita masuk dalam tanah. Sebab unsur kita daripada tanah, maka kita akan duduk ke dalam tanah. Dalam tanahlah jasad kita akan hancur kerana unsur itu adalah unsur yang sebati dengan tanah. Sebati dengan tanah.
So kita pun makan tanah. Bukan kita makan tanah lah. Maksudnya kita makan unsur-unsur yang makan tanah. Ya, macam kita makan lembu kan. Lembu makan tanah. Ya, kita makan buah pisang. Buah pisang ditanam daripada tanah. So zat-zat tu semua daripada tanah. Dan kita juga akan kembali kepada tanah. So Zaza nak tengok sebenarnya nak tunjuk bagikan syaitan ni tadi. Iblis ni tadi dia dijadikan daripada nar, api. Akhirnya mereka semua kembali ke mana? Ke nar. Naru jahannam. Iblis kata khalaqtani, kau jadikan aku min nar. Kau jadikan aku daripada api. Akhirnya mereka juga akan fi nari jahannam. Nampak? Allah dan sebenarnya satu bentuk penghinaan sebenarnya ya kepada manusia dan juga iblis ni, makhluk Allah ni ya. Dia kata kalaulah aku tanah, aku pergi kembali kepada tanah, kalau kita manusia kita kena rasa tawaduk, rendah diri. Sebab kita ni bukan orang yang hebat, akhirnya kita akan kembali ke tanah dan unsur-unsur badan kita juga daripada tanah. Sebab Allah tak nak kita jadi takabur, sombong. Kena sedar asal-usul kita ni. Ya? Begitu juga dengan syaitan iblis ini. Dijadikan daripada api, merupakan satu penghinaan kepada iblis dan syaitan. Kau dijadikan daripada api, akhirnya kau duduk dalam api. Api ni dia sangka dia daripada api, bila masuk api tak panas. Tapi bila api dengan api sebenarnya satu unsur yang sama, akhirnya akan terbakar bersama-sama. Lagilah dahsyat sebenarnya. Masya Allah, nampak ya betapa hebatnya Allah Ta'ala bila menjadikan sesuatu sangat bijaksana, maha bijaksana dalam menjadikan suatu unsur kejadian. Okay? So syaitan jahat ni tadi dia dah bersumpah sebenarnya, dah berjanji. Bila Adam AS suruh, ya, Allah Ta'ala suruh sujud, syaitan tak mau, iblis tak mau, ya, sampai Allah kata tak apalah nanti. Iblis kata minta tangguh, dia kata Allah kata so kau masuklah ke dalam neraka. Masuklah dalam neraka sebab kau ingkar perintah aku. Kan? Dia bukan isu dia kata sombong ke apa satu, tapi sebenarnya dia ingkar kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Suruh sujud tak nak sujud. Jadi maka dia disuruh masuk dalam neraka. Tapi iblis kata apa? Tangguhkanlah aku. Ya, aku nak menghasut dulu manusia sampailah kepada hari kiamat. Nampak? Dia dah cakap, dia dah berjanji di Allah Ta'ala, dia kata dia akan menyesatkan manusia sampailah kepada hari kiamat. Dan Allah izinkan kerana apa? Kerana Allah Maha mengetahui. Kalau Allah tak izinkan tak jadi, tapi Allah izinkan kerana Allah juga nak melihat kepada manusia ini setakat mana taat dia kepada Allah Ta'ala atau taat kepada khutuwati syaitan, kepada jalan-jalan ataupun lorong-lorong syaitan ni tadi. Jadi sebenarnya ibu-ibu saya nak ceritakan sejarah tu tadi. Sejarah macam mana syaitan ini telah pun berjanji. Dia telah berjanji sejak daripada zaman Nabi Adam lagi dia telah hidup cucu-cucunya. Saya dah cerita pada zaman surah Al-Falaq kan. Macam mana syaitan iblis ni ada cucu-cucu, ada jin ni daripada keturunan jin dan syaitan ni. Dia dah sampai beranak-ranak pinak. Sampai daripada Nabi Adam AS. Sampailah sekarang ini. Ya. Allah kekalkan mereka supaya mereka ini dapat menaburkan kejahatan ke dalam hati manusia. Kejahatan ini ada banyak bentuk ya ibu-ibu ya. Muslimat. Ustazah taklah kata kejahatan ni dari sudut kata kejahatan fizikal, tapi juga kejahatan dari sudut dalam diri kita. Kadang-kadang kita ada perasaan hasad, ada perasaan dengki, ada perasaan riak, ada perasaan takabur. Syaitan yang duduk bisik-bisik. Ya bagus-bagus kau tolong orang ni nanti orang tengok. Jangan ada riak. Ada orang yang tak kuat macam tu, janganlah sampai dia melakukan sesuatu yang sampai dia tak dapat menahan diri daripada kejahatan dalam hati dia sendiri. Sebabnya kalau kita biasa baca doa-doa kan, dia ada, kita minta doa sendiri ya. Doa, Allahumma inni a'udzubika min syarri nafsi. Ya, saya ada baca doa tu kalau setiap pagi. Baca doa, Allahumma inni a'udzubika min syarri nafsi. Wa min syarri syaitan wa syirkihi. Baca doa apa? Allah ya Allah, aku berlindung daripadamu dengan kejahatan diriku sendiri. Min syarri nafsi itu maknanya kejahatan diriku sendiri. Aku tak tahu sebenarnya aku ni ada dalam diri aku ni kejahatan sebab tidak di firewall tidak dilindungi dengan tak di protect diri kita ni daripada bisik-bisikan syaitan ni tadi. Dia rasa bisik ya, daripada kejahatan diri sendiri. Selalulah berlindung, ya Allah lindungkanlah aku daripada kejahatan diri aku sendiri. Sebab kadang-kadang kita ni rasa malas. Kadang-kadang rasa nak melawan suami. Ya, siapa ada suami kan, tak pasal-pasal tiba-tiba nak melawan suami.
Ya, suami letak sudu salah, suami letak baju salah. Kadang-kadang tuan duk fikir kan, apa sahaja tiba nak marah suami ni? Ya, nak datang bulan ke? Ya bulan dah memang tak datang lah ya, tak muncul-muncul, tak ada masalah. Tapi kenapa rasa dia letak sudu ni salah, dia letak ni salah? Itu ada syaitan yang sentiasa ya, ada syaitan ni sebenarnya mereka ni ada fungsi masing-masing. Kalau belajar lebih detail, ada syaitan yang suka menghasut supaya suami isteri bercerai, suami isteri bergaduh. Rumah tangga berantakan. Ada syaitan-syaitan yang suka kita jadi marah, benci pada tengok kat orang. Dia menggunakanlah hasutan-hasutan dan sebagainya. So saya rasalah kita berdoa kepada Allah Ta'ala supaya dijauhkan daripada bisikan-bisikan tersebut. Ya hari ni suami biasa dia letak je baju dia dekat situ. Hari ni kita rasa nak marah. Ya, abang ni kenapa lah letak baju dekat sini? Yang suami duduk confused. Memang tiap hari letak sini kot dia kata. Tak adalah, hari tu letak tempat lain kata kan. Saja nak cari gaduh. Suami pun tak kuasa, dia angkat lah ni, ambil jalan lah, tak kuasa nak melayan. Sebab apa? Kita pun kena sedar. Kadang-kadang tengok suami tiba-tiba balik macam adalah. Kita kena sentiasa minta pertolongan, perlindungan. Ya, anak-anak kadang-kadang tiba-tiba tak pasal-pasal marah dan sebagainya. Ya, tengok orang tak berkenan. Apa sajalah, sebab apa? Syaitan ni dia suka menaburkan kejahatan, dia membisikkan kejahatan. Sebabnya kadang-kadang dia yang bergaduh kan. Bergaduh kat jalan raya, bergaduh kat mana. Ya, saya tengok banyaklah sekarang ni, tak tahu lah orang yang mungkin kurang sabar. Tetapi sebenarnya syaitan telah memainkan peranannya. Memainkan peranan untuk apa? Untuk mereka menghasut dan menaburkan kejahatan. Menaburkan, apa orang kata, menimbulkan rasa marah, rasa benci terhadap sesama manusia. Kemudian yang kedua adalah bisikan jahat manusia. Sebab dalam ayat yang terakhir ni ya, surah yang terakhir, ayat yang terakhir, Allah Ta'ala berfirman, minal jinnati wan nas, dari jin dan juga manusia. So jin tadi kita dah tengok dah. Jin ni keturunan syaitan lah, sebab kita dah baca dah sebelum ni kan. Memang keturunan dia. Sebab jin ni itu saya dah beritahu ada jin yang baik, ada jin yang tak baik. Jin yang tak baik itu adalah keturunan iblis dan syaitan. Kemudian ada juga kejahatan yang dibisikkan oleh manusia. Ni manusia ni ya, Ibu Rohaya, Ibu Salmi, manusia. Manusia tak tahulah dia tu suami ke. Ni dia menyerupai syaitan ni kan. Lalu lalang kita pun a'udzubillah minasyaitanirrajim kat dia ya. Tak kalah nak a'udzubillah kat suami sendiri kan. Tak kalah nak baca ayat kursi kat suami sendiri kan. Tak ada. Masa suami-suami lah dah berpuluh tahun kan. Tak adalah dia nak ni. Daripada apa? Manusia ni teman-teman yang jahat. Kalau ada teman-teman yang jahat, teman-teman yang tidak baik, kita boleh buat dua perkara kat sini ya. Ibu-ibu saya bagi sedikit pandangan lah ya. Sedikit pandangan. Macam mana kita ada teman-teman yang jahat Ustazah? Ya, yang pertama, kita boleh berikan nasihat. Ya, kita boleh bagi nasihat kat dia. Sekiranya kita ni adalah orang yang dia boleh dengar kata, atau kita berikan dia ustaz-ustazah atau orang-orang yang senior yang boleh berikan nasihat. Teman jahat ni contohlah kan, dia jenis orang yang tak solat, dia cakap bohong, jenis yang boros ya. Boros-boros ni pun ibu-ibu yang minta maaf lah saya cakap ya, kalau ada kawan-kawan yang kita yang boros ni, kita kena berhati-hatilah ya, sebab kita tak nak terikut-ikut. Dia boros ni, sebab boros ni pun membazir ni bukan amalan yang baik kan. Dia betul lah dia jual barang. Saya terkejut lah pagi tadi kan, subuh kan, ni saya cerita lah kan, pagi tadi subuh pukul 5.50 sebelum azan tu, untuk perhati anak-anak nak semayang tu semua. Saya buka lah Facebook, ada 4am Club ya, 4am Club. Siapa yang ikut Facebook live tu, Ustaz Yusra Yudat tu, Madat Tahfiz tu, dia buat live tentang bacaan Quran, hafaz Quran. Lepas tu ada ustaz yang orang tu dia kumpul dana lah untuk kutip bantuan lah ni kan. Lepas tu kan saya pun sebelum tu saya scroll lah lagi Facebook tu kan, lagi 2-3 minit ni sebelum tu, ada satu perempuan ni, subhanallah, tak tahulah, tapi dia tengok dia punya button live tu kan, bila button live tu menyala, maknanya dia live dalam pukul 5.50 pagi macam tu lah, kan, nak azan subuh ni. Dia jual, ni minta maaf lah kalau ada ya, saya bagi contoh lah, saya tak ada cakap apa-apa, kena kecam pula saya kuliah ni apa semua kan dekat Facebook live. Contoh lah kan, saya tengok dia jual beg tangan, RM50, RM60 kan, masa subuh tu. Saya rasa macam, saya rasa nak komen, tak boleh komen, nak komen tapi live kan. Saya tak apalah, masa solat tu, lepas habis solat doakan, Allah berikan taufik dan hidayah kepada dia. Allah berikanlah orang kata petunjuk supaya benda tu sebenarnya benda yang tidak baik lah.
Ya, dan lebih kurang ada 237 mata lah. Mata tu kan kita tahu kan, kalau kita live Facebook ni, dia live tu dia ada mata-mata tu, maknanya kita tengok siapa yang tengah tengok live masa tu. Dia jual beg kan. Ustazah pun masa tu dah nak azan, kata kalau tu pun aku pun boleh terjebak sama ni, tengok beg kan, nak tengok dia jual-jual beg kan. Ada orang yang live pagi-pagi baca Quran kan. Ada kalau tengok Ustazah Farihah yang Taranum tu, selepas pukul 4 pagi, 3:45 pagi tu, dia ajar Taranum kan. Sebab kita pun kadang kalau kita tak tengok, kita ngantuk juga baca seorang-seorang ni kan. Tak apalah memangnya. Tapi ni teman-teman jahat ni susah kata. Pertama, kita boleh bagi nasihat kalau dia nak ikut nasihat dan sebagainya. Yang kedua, kalau kita ada teman jahat tapi teman-teman yang kurang baik ini mempengaruhi kita pula, menjadikan kita pula orang-orang yang tidak baik, maka adalah lebih baik kita tinggalkan saja. Kalau ada kawan-kawan yang kata, Ustazah kesianlah dia, kenapa kita tinggalkan dia, dah lah dia tidak baik, yang mainlah kita ajak dia. Kalau boleh kita ajak dia baik, ajakkan dia baik. Yang pertama ni tadi nasihat kan. Kalau boleh nasihat, nasihatkan. Bagi kerana dia nasihat. Ni tulis pakai mouse ni macam ni lah Aisyah ya. Kial-kial dia menulis. Itulah kalau mengajar pun, kalau tak dia ada satu whiteboard lagi, boleh menulis kan. Macam kalau teknikal sangat payah. Bagi nasihat atau tinggalkan sahaja. Tinggalkan sahaja. Maknanya bukan kita macam tak nak kawan dia tu kawan baik kita. Tapi kalau kita boleh nasihatkan dia kan. Ya, kita kata mainlah solat, dia tak solat. Dia kata tak apalah, aku tak nak solat, aku tak solat, kau solat lah. Dia kalau sampai menghasut dan meninggalkan kita, itu satu masalah. Sebab Ustazah dulu masa belajar dekat universiti pun berkawan lah dengan semua orang, tak ada masalah. Asalkan dia kata kalau dia tak menghasut kepada perkara-perkara yang tidak baik. Ya, ajak pergi tempat-tempat yang tak baik, dia suruh kita teman, tak payahlah. Ya, tinggalkan saja, itu lebih baik. Sebab apa? Sebab kan ada kata pujangga kan, kata pujangga tak apa, kalau kita berkawan dengan orang tukang buat besi, kita pun rasa dapat dia punya panas kan. Kalau kita berkawan dengan orang yang jual minyak wangi, kita pun dapat dia punya bahang ataupun wangian itu sampai kepada kita. Ni pun Ustazah dapatlah juga pesanan kat sini, pilihlah teman-teman yang baik. Sebab dia bisikan jahat ni manusia ni. Jomlah kita pergi shopping kejap. Jomlah tak payahlah mengaji hari ni ya, sekejap aja kan. Jomlah kita pergi tengok baju sekejap. Jomlah, dia ajak jom-jom tu kadang 3-4 jam juga ya. Kita ni dah boleh tadarus. Saya tak kisah kalau kita pergi tu, okey jom kita pergi tengok baju sekejap 2 jam. Lepas tu kita mengaji balik. Jom kita jangan tinggal solat, tak ada masalah. Ni kadang-kadang ni bukan apa, kita leka kan. Kita leka kat mall tu, Ustazah duduk Aeon ni, duduk menilai ni. Aeon tu punyalah besar kan. Jalan. Pagi dah pukul 2, dapat kawan ni kata, dah Zuhur ni, jom kita solat Zuhur. Kan baik macam tu, dapat kawan yang macam tu kan. Dah kita cari surau. Sekejap lagi nak Zuhur dah, kita Zuhur. Ada juga yang macam, tak apalah, sekejap lagi kita balik sempat apa semua kan. Ya, kalau kita kata sempat tak ada masalah. Ni Ustazah bagi contoh saja untuk perempuan ni kan. Kadang-kadang dia suka. Ada juga yang macam orang kata, yang lebih ekstrim lah mungkin contohnya, ajak pergi tempat-tempat yang tidak baik, macam kelab malam kan. Alhamdulillah. Tapi Ustazah bagi contoh sebab kita duduk kat bandar, kat pekan. Kita tak tahu. Ya. Daripada nak pergi mengaji tak nak, baca Quran tak nak, belajar solat tak nak, buat pula perkara-perkara yang tak baik. Kemudian ada juga manusia-manusia yang membisikkan untuk mengumpat dan juga menabur fitnah. Tukar-tukar umpat yang menabur fitnah. Ini ibu-ibu, wanita-wanita sekalian, memang disebut dalam surah Hujurat kan, wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Ya, jangan kamu mengumpat antara satu sama lain. Yuhibbu an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtuh. Adakah kamu ni, ayat Allah Ta'ala berfirman dalam Quran ni, adakah kamu suka, bagi orang yang mengumpat ni apa diumpamakan, adakah kamu suka makan daging bangkai saudara kamu yang dah mati? Ya, makan mayat. Orang yang mengumpat ni macam dia macam makan bangkai saudara dia. Dia mengumpat maknanya dia berceritakan keburukan. So manusia ni lah dia mengumpat, dia menabur fitnah. Padahal orang tu tak pun melakukan kejahatan. Dia suka menabur umpatan dan fitnah di antara satu sama lain. Saya bukan cakap perempuan je lah, sebab dalam ni perempuan. Ya, ibu kalau dengar orang lelaki mengumpat, lelaki hebat sebenarnya. Mari kita mengumpat dia pula ya. Ibu Ustazah pula mengumpat orang lelaki dalamnya. Bagi contoh sebenarnya ya. Kadang-kadang bila Ustazah lalu dekat orang lelaki cerita apa tu? Dia lagi seronok lagi bercerita orang lelaki ni kan. Dia cerita lain lah. Mungkin dia cerita pasal apa orang kata bab-bab lelaki. Tetapi kalau mereka bercerita, inilah
Tak kisahlah sebenarnya tukar umpat dan menabur fitnah ini sama ada dalam kalangan lelaki ataupun dalam kalangan wanita. Ya, dia suka mengadu ataupun mencerita perkara-perkara yang tidak benar. Okey, boleh jelas saya ni, ini kejahatan yang kita nampak yang Allah bincangkan dalam surah An-Nas ni tadi. Ya, sama ada kalau dalam manusia ni lah, sebab syaitan ni sebenarnya syaitan ni yang lebih bahaya sebabnya dia kita tak nampak. Manusia ni kita nampak dia melakukan kejahatan dan dia membisikkan dan sebagainya. Tetapi kita kena hindarkan daripada kedua-duanya juga. Ya. Baik. Yang terakhir di sini, apa tindakan kita? Apa yang kita patut buat setelah kita mengenali dan mengetahui isi kandungan dalam Suratul Nas ini. Walaupun Allah membenarkan iblis melancarkan peperangan menentang manusia, yang iblis melancarkan ni tadi kan, saudara beritahu kan, kisah Adam tadi kan, dia izinkan, iblis ni diizinkan Allah Ta'ala untuk melancarkan peperangan ni tadi, menghasut manusia sampai akhir akhirat nanti, tetapi Allah tetap menguasai iblis. Nampak? Maknanya kita janganlah tunduk pada iblis ni tadi. Sebab iblis ni juga di bawah ataupun di dalam genggaman Allah Ta'ala. Kalau Allah tak izinkan dia, maka tak juga berlaku. Allah hanya membiarkan syaitan itu menakluk orang yang lalai. Nampak? Sekarang ni tindakan kita ialah dikata orang yang lalai dari Tuhan, mereka sahaja yang senang ditakluk oleh syaitan atau iblis ni tadi. Lalai ni maknanya leka. Maksudnya kalau kita kata dia solat, dia tak solat, dia tak taat pada perintah Allah. Sedangkan orang yang mengingati Allah, berzikir mengingati Allah, solat, mengerjakan kebaikan, taat pada perintah Allah, terselamat dari kejahatan dan bisikan syaitan yang halus. So apa tindakan kat sini? Janganlah jadi orang yang lalai, sentiasalah mengingati Allah. Sentiasalah berzikir mengingati Allah. Kita disuruh supaya berzikir pagi 100 kali, beristighfar. Dia bukan berzikir mengingati Allah tu sebut berzikir tasbih, tapi juga solat, melakukan segala perintah Allah. Saya bagi contoh lah, mengingati ni antaranya ialah dengan berzikir. Sebab kita berzikir ni, kita akan sentiasa menyebut nama Allah kan. Duduk sebut. Kalau paling-paling pun sebut nama Allah je lah. Allah pun dah sebut dah. Syazah baru-baru ni baru tahu ya, bila bincang dengan bercakap dengan mak Ustazah, barulah tahu sebenarnya dia ada amalkan juga zikir-zikir Asmaul Husna dia yang khusus. Sebab masa tu nak tempah nama-nama Allah Asmaul Husna kan. Dia pilih nama-nama yang dia sentiasa hafal. Dia kata sentiasa zikir, dia kata pagi dia selalu baca apa? Ya Rahman, Ya Rahim, katakan petang, tengah hari dia baca apa? Ada Ya Muhaimin, Ya Salam, Ya Mani'. Dia ada nama-nama Allah kan, kita pun tahu kan, kita ada belajar zikir Asmaul Husna kan, Ya Barik, Ya Latif, Ya Muhaimin kan, dia ada baca nama-nama Ya Jabbar sebagainya untuk mengingati Allah. So kalau kita saya cakap ya, kalau kita isi masa kita dengan berzikir ini sepanjang hari, kita tidaklah orang yang lalai daripada Tuhan ya. Sebab lalai ni bila kita leka je, syaitan ni dia akan terus menghasut dan membisikkan kita. Kosong je terus masuk, kosong je masuk. Orang ni tengah leka, orang ni tengah tak sedar, dia kata. Dia tak mengingati Allah Ta'ala. Jadi kita kena sentiasa mengamalkan zikir. Pagi kita ada istighfar, kita ada berselawat, ada subhanallah bihamdihi, subhanallah yang azim kan. Kemudian kita ada selawat-selawat, kita amalkan selawat, macam-macam ada jenis selawat. Sentiasalah kita mengingati Allah. Dan sambil itu juga kita mengamalkan ataupun mengikuti semua perintah Allah Ta'ala. Kemudian yang terakhir, apa yang patut kita buat ialah bersandar ataupun memintakan pertolongan kepada Allah, Tuhan yang memelihara. Yang tadi Rob tadi kan, Tuhan yang memelihara, Rabbin Nas. Tuhan yang memerintah, Malikin Nas, Tuhan yang disembah, Ilahin Nas. Secara beritahu tadi ya, kita perlu rasa kagum, perlu rasa takjub dengan surah ini. Dalam satu surah Allah beritahu 3 perkara tentang diri dia. Dia Rabb, dia Malik dan dia Ilah. Kalau siapa lagi yang tidak mengakui kehebatan Allah Ta'ala, yang rasa dia lebih hebat daripada Allah Ta'ala, suruhlah dia kembali kepada ataupun menghayatilah antara surah yang ringkas ya, tak payah nak surah Baqarah yang beratus ayat, 6 ayat ni sahaja ya, boleh tahu Allah itu memelihara, memerintah dan disembah. Sedangkan kejahatan pula bersandar kepada bisikan iblis tadi. Yuaswisufi sudurinas, yang datang dan menghilang, yang lemah bila ditentang, yang mundur ke belakang bila ditempur, dan yang
luas di hadapan dan naungan Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya kalau dengan bila nak berperang dengan kita hantar surah-surah ini, kita berlindung diri daripada Allah Taala, so dia akan tewas dalam peperangan ini. Ingat ya, peperangan iblis nak berperang dengan kita. Sebab apa? Last word daripada Ustazah. Sebab apa? Sebab iblis dia punya tujuan dia punya misi utama ialah memenuhkan neraka itu bersama-sama dengan dia. Dengar ya ibu-ibu ya. Misi dia ialah memenuhkan neraka itu bersama-sama dengan dia. Dia masuk neraka, dia nak kita juga sama-sama masuk neraka. So dia bisik-bisik kejahatan, dan manusia-manusia yang jahat ini juga sama. Bila telah dibisikkan oleh syaitan iblis, manusia ni tadi digunakan oleh iblis untuk menghasut sesama manusia pula. Nampak dia punya strategi dia. Ya? Dia hasut orang-orang jahat, orang-orang jahat ni pula menghasut sesama kita. Supaya apa? Supaya nanti dia senang, dia suka bila neraka itu nanti dipenuhi dengan manusia-manusia yang leka dan lalai dengan hasutan dia. Seolah kita kata syaitan dan iblis ni bertepuk tangan, bergembira, bergelak ketawa. Sebab apa? Dia tengok kita masuk dalam neraka. Sedangkan kita ini nak minta dalam syurga Allah yang paling tinggi sekali, syurga Firdaus. Kita nak duduk dalam syurga Allah, nak bersenang-senang. Menangislah dia ya. Ingat dalam surah, ini saya ingat ya, surah apa saya baca, surah Luqman, surah Sajadah. Surah Sajadah. Sajadah beritahu bila mana manusia ini sujud saja kepada Allah Ta'ala, syaitan-syaitan dan iblis semua menangis. Sebab apa? Bila kan ada, bila dalam surah Sajadah kan, ayat-ayat Sajadah lah ya. Kenapa disuruh sujud kita sampai Sajadah ni? Sebab bila Nabi SAW kata ada perintah iblis syaitan. Sebab dia tak nak tengok orang sujud. Dia sudah Allah Ta'ala Rabbin Nas, Malikin Nas, Ilahin Nas. Maka syaitan-syaitan semua akan menangis kerana kita semua tunduk dan taat kepada perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sampai itu dulu. Ustazah mohon maaf atas kesilapan, tutur kata dan kekurangan. Segala yang baik dari Allah SWT, yang lemah adalah dari diri sendiri. Ya. Saya ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada Pukawanis, Anas, beri peluang untuk saya sampai 6 siri ini. Ya, bersama-sama kita menambah ilmu. Dan mungkin salam perkenalan lah pada yang baru ya, yang baru-baru jumpa Ustazah kat sini ya. Dan juga saya doakan ibu-ibu semua dirahmati Allah Ta'ala ya. Mana-mana yang kata diberikan kekuatan, insyaAllah ya. Kepada Datin, Mas Diana ya, dan juga ahli Perkawani semua beri peluang saya untuk, tak tahulah macam mana boleh muncul nama saya ya, dalam Anas ni. Sebab Anas ni memang saya dah ikut dah follow daripada dulu ya, dengan geng-gengnya nak pergi Selangor bertahu-dabu dan sebagainya. Dapatlah rezeki saya untuk berkongsi ilmu, dan juga sebab ilmu ni dia kena sampaikan ya, Datin kawan-kawan semua kita kena sampaikan. Memang tak best kalau kita ada benda-benda yang baru tadi kita cerita, sebab saya pun dapat supaya saya boleh sampaikan insyaAllah. Sampai situ dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah Sahlawati binti Abu Bakar di atas kupasan surah An-Nas, iaitu surah terakhirlah untuk siri Perindahkan Sebutanmu, program kita pada hari ini. Alhamdulillah. Okey, baiklah. Oleh itu saya membuka ruang soal jawab kepada para hadirat sekalian. Jika ada sebarang soalan untuk diajukan kepada Ustazah Sahlawati, dipersilakan. Ada? Okey, jika tiada, baiklah, kita teruskan dengan sesi seterusnya. Seterusnya saya dengan berbesar hati ingin menjemput pengarah program siri Perindahkan Sebutanmu yang telah berusaha lebih kurang 2 bulan lebih untuk menjayakan program kita pada hari ini. Dengan segala hormatnya dipersilakan Cik Nur Nasha Izliana Nazri untuk menyampaikan ucapan penghargaan. Dipersilakan.
Ada ya, Cik Nurul Nasha? Okey. Dipersilakan. Kau dengar suara saya? Okey, dengar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu saya perkenalkan diri saya, Nasir Zainab binti Nazri, selaku pengarah program untuk siri perindakan sebutanmu. Yang dihormati Saudara Sahlawati binti Abu Bakar sebagai penceramah yang tekun mengajar dan mendidik kita dari siri 1 sehinggalah siri 6. Cik Siti Aisyah binti Muhammad Nur selaku moderator program kita. Yang amat berbahagia Datin Seri Mas Diana Muhammad selaku yang di Pertubuhan Kebajikan dan Amal Wanita Selangor. Yang berbahagia ahli kawani seterusnya para peserta yang setia bersama kami di Zoom meeting, di live Facebook dari siri 1 sehinggalah siri 6. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat ilahi dengan limpah kurnianya kita dipanjangkan umur dan direzekikan untuk bersama-sama pada hari ini untuk kita sama-sama duduk dalam satu majlis ilmu untuk kita menimba ilmu pengetahuan dan seterusnya dapat diamalkan dan dimanfaatkan dalam kehidupan kita sehari. Saya tidak bercadang untuk berucap dengan lebih lama. Memetik mutiara kata daripada ahli hikmah yang berbunyi Utulubul ilma minal mahdi ilal lahdi, yang bermaksud tuntutlah ilmu daripada buayan hinggalah ke liang lahat. Saya kira ini adalah satu kata-kata yang cukup indah untuk kita renungkan sebagai galakan kepada kita semua bahawa perjalanan menuntut ilmu ini tidaklah terhad kepada apa-apa jantina ataupun apa-apa umur. Bahkan perjalanan ini adalah satu perjalanan yang panjang dan perjuangan yang diteruskan dari kita lahir sehinggalah ke akhir hayat. Tambahan pula, menuntut ilmu adalah satu kewajipan menurut agama Islam. Ini kerana Allah mengangkat darjat mereka yang berilmu melebihi daripada manusia lain. Seperti mana firman Allah SWT dalam surah Al-Mujadalah ayat 11, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Yang bermaksud supaya Allah SWT meninggikan darjat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan daripada kalangan kamu dengan beberapa darjat. Sebagaimana Islam menekankan kepentingan menuntut ilmu terhadap setiap insan, terdapat banyak kelebihan bagi mereka yang tekun menelusuri perjalanan menuntut ilmu, lebih-lebih lagi ilmu agama. Okay, dalam sebuah Al-Bukhari daripada Uthman bin Affan radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Yang bermaksud sebaik-baik kamu adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan yang mengajarkannya. Jadi daripada hadis ini kita dapat lihat keutamaan dan kelebihan yang besar diberikan dari agama Islam terhadap mereka yang tekun mempelajarinya dan juga mengajarkannya. Untuk itu, kami di pihak penganjur amat berbesar hati untuk mengadakan program seperti ini, iaitu program perindakan sebutanmu, yang merupakan satu program ilmiah berfokuskan pengajian dan pemantapan daripada sudut makhraj dan tajwid dan juga penghayatan intipatinya dengan melibatkan beberapa buah surah, iaitu surah Al-Fatihah, surah Al-Falaq, surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq dan sehinggalah pada hari ini iaitu surah An-Nas. Program ini telah pun berlangsung selama 6 siri. Dimulakan dengan siri 1 surah Al-Fatihah pada bulan Februari dan diteruskan dengan surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq dan sehinggalah pada hari ini siri ke-6 iaitu surah An-Nas. Mudah-mudahan program ini sedikit sebanyak dapat mendatangkan manfaat kepada diri kita semua, seterusnya mendapat ganjaran yang setimpal di sisi Allah SWT. Besarlah harapan saya agar para peserta yang telah setia mengikuti kami sejak siri pertama lagi agar dapat memperoleh ilmu pengetahuan yang baharu untuk diamalkan dan teruskan kepada ahli keluarga, jiran-jiran dan lebih ramai lagi.
sebelum mengakhiri ucapan saya pada hari ini, saya ingin mengambil kesempatan untuk mengucapkan jutaan terima kasih kepada para peserta yang tidak jemu bersama kami, kepada Ustazah Sahlawati yang tetap berdedikasi dalam pengajarannya, saudari Siti Aisyah yang atas khidmatnya sebagai moderator program, rakan penganjur Pertubuhan Kebajikan dan Amal Wanita Selangor, Pekawanis, dan seterusnya kepada semua pihak yang telah sama-sama menjayakan program penindakan sebutan ini. Akhir kata, semoga Allah SWT menjadikan kita dalam kalangan hamba-hambanya yang mencintai dan melazimi dalam membaca Al-Quran serta beramal dengan apa yang terdapat di dalam kitab. Amin. InsyaAllah. Sekian saja dari saya. Ma asabaka min hasanatin fa min Allah wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsi wa aqulu qawli hadha astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillahu khairan diucapkan kepada Cik Nur Nasha Izliana Nazri di atas ucapan penghargaan yang telah diberikan sebentar tadi. Seterusnya, tanpa membuang masa, saat-saat yang kita nantikan, saya dengan berbesar hati mempersilakan Datin Seri Masdiana Muhammad untuk memberikan ucapan penutup. Seterusnya, selepas ucapan penutup, Datin Seri akan mengumumkan senarai nama pemenang kuis terkumpul yang telah kita adakan sejak siri 1 surah Al-Fatihah. Dengan segala hormatnya dipersilakan Datin Seri Masdiana Muhammad. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad salatan taj'alna biha min ahli ilmi zahira wa batina wa tahsyuruna bi ibadikas salihin fi dunyana wa ukhrana wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Terima kasih pengurusi majlis ataupun moderator kita, Cik Siti Aisyah Muhammad Nur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua peserta yang saya kasihi. Yang saya kasihi Ustazah Sahlawati Abu Bakar, panelis kita ataupun guru kita ataupun orang yang utama di dalam majlis ini. Kemudian diikuti dengan ahli-ahli Pekawanis, iaitu saya lihat hari ini ada YB Rozana, YB Rozana Zainal Abidin, iaitu Adun Pematang. Kita ada Puan Mazura, Puan Mazura Muta, iaitu Setiausaha Pekawanis. Dan juga ada Puan Sajaya, isteri Adun Sahabat Guna. Terima kasih. Dan juga yang saya raikan semua yang hadir bersama-sama pada hari ini, muslimin muslimat, bunda-bunda, kakak-kakak, adik-adik yang tidak berganjak daripada siri pertama sehingga kali ini, iaitu siri yang ke-6. Jadi pertama sekali syukur kehadap Allah SWT kerana di atas limpah dan kurnianya maka dapat kita bersama-sama pada majlis penutup program Perindah Sebutanmu selama 6 siri anjuran Pertubuhan Kebajikan dan Amal Wanita Selangor ataupun Pekawanis dan juga Asatizah Selangor ataupun ANAS. Jadi terlebih dahulu saya ingin mengucapkan tahniah dan terima kasih kepada yang pertama tim ANAS dan juga Pekawanis yang telah bertungkus lumus menjayakan program ini dan juga membuat jemputan, hebahan dan persediaan dari segi teknikal yang membolehkan kita dapat menghabiskan daripada siri pertama sehingga siri ke-6 ni. Dan tidak lupa juga kepada panelis kita iaitu Ustazah Sahlawati Abu Bakar di atas perkongsian yang komited memberi kita ilmu untuk kita baca, kita faham dan kita amalkan. Semoga Allah memberkati ilmu yang Ustazah bagi dan semoga ianya menjadi asbab kebaikan lah. Kemudian tak lupa juga kepada ahli-ahli Pekawanis yang telah memberi kerjasama yang sangat baik di mana menganjurkan program ini di tempat masing-masing. Ada yang membawa kumpulan-kumpulan muslimat dia membuat secara live. Dan juga akhir sekali juga kepada peserta-peserta. Saya lihat ada banyak peserta yang saya tak kenal, mungkin ada yang saya kenal daripada siri pertama sampai ke hari ini. Antaranya ni Puan Rohaya Abdul,
ya, dan banyak lagi. Ya, alhamdulillah, dan kita boleh mengeratkan hubungan silaturahim antara satu sama lain insya-Allah selepas ini. Sebenarnya program pada siri yang ke-6, siri yang terakhir ni sebenarnya yang kita rancang adalah kita nak buat di kediaman rasmi ni sebenarnya. Saya nak jemput semua yang ada di sini untuk hadir, untuk kita habiskan siri yang ke-6, kemudian kita membuka puasa, kita bersama, kemudian kita solat tarawih bersama dan berkenalan. Tetapi apakan daya ya, akhirnya last minute dah Allah tak izinkan, PKP pula. Jadi tak apa, insya-Allah saya akan ingat semua peserta yang ada di sini. InsyaAllah ada surprise untuk peserta-peserta ni, tunggu je ya. Dan insya-Allah bila ada kesempatan nanti kita akan adakanlah hasrat untuk berjumpa tu, kita akan buat di masa yang akan datang ikut kesesuaian insya-Allah ya, doa-doa. Jadi untuk makluman semua ya, alhamdulillah sebenarnya program bulan Ramadan ni, Perkawanis giat sebenarnya banyak menjalankan program. Yang ni saya ceritakan sedikit sebab ramai yang tak tahu apa itu Perkawanis ya. Jadi untuk bulan Ramadan kali ni, walaupun suasananya berbeza ya, kami sebenarnya Perkawanis telah mengadakan beberapa program, antaranya program Bubur Lambut. Ini adalah program pertama kali yang diadakan. Saya peruntukkan pada setiap DUN untuk membuat 400 pack bubur lambuk. Jadi ahli-ahli Perkawanis satu isteri-isteri ADUN ni dia turun ke lapangan, memasak bersama, membungkus, mengedar di bazar dan sebagainya. Jadi alhamdulillah kita dah peruntukkan dalam RM30,000 untuk membuat bubur lambuk ini. Selain daripada itu, yang sedang berlangsung ya pada hari ini, sebenarnya ramai ahli yang tak dapat join hari ini sebab hari ini adalah Hari Ibu ya, Hari Ibu, sama Hari Ibu kepada semua. Jadi hari ini kita adakan program Hari Ibu hari ini dan esok secara serentak, di mana Perkawanis telah memberi anugerah kepada tokoh-tokoh ibu di DUN ya, dan Perkawanis tahun ini kita bagi 170 tokoh ibu di seluruh Selangor insya-Allah ya. Mudah-mudahan terus menjadi inspirasi kepada kita semua. Selain daripada itu, sedang berlangsung juga adalah program sumbangan. Program sumbangan hari raya ya, kita bagi kepada satu DUN 30 orang dalam RM180,000 ya, Malaysia untuk kita bagi bantuan kepada terutamanya ibu-ibu tunggal lah, ibu tunggal dan asnaf di seluruh negeri Selangor. Itu antara program yang kami jalankan. Dan selain daripada itu, kita baru-baru ni diadakan program kita adakan program sumbangan hari raya kepada asnaf di kediaman rasmi yang melibatkan 120 orang peserta, dan kita jemput juga NGO masa tu. Dalam 20 NGO telah hadir, dan sebenarnya ni untuk hari ni program Asatizah adalah program kedua, tetapi apakan daya kita hanya boleh buat satu majlis je. Jadi itu antara program lah yang dijalankan oleh Perkawanis. Jadi saya mengharapkan supaya program-program seumpama hari ini ya, program bentuk pengajian secara online ni, sebelum ni memang ada, kami adakan program di kediaman rasmi, program tadabbur Al-Quran, program tadarus Al-Quran setiap minggu, hari Jumaat ada bacaan Al-Kafi dan sebagainya. Tetapi disebabkan oleh PKP ni, jadi kami mulakan dengan program secara online dengan bantuan Asatizah Selangor. Jadi alhamdulillah program ini banyak manfaat yang saya nampak ya. Jadi insya-Allah kita boleh buat di masa-masa akan datang. Maknanya bukan terhenti di sini, doakan supaya program ni dapat diteruskan dan kita akan masukkan lagi macam-macam lagi. Jadi macam-macam lagi program ya, mengikut kesesuaian dan keperluannya insya-Allah. Jadi untuk program kali ini, kenapa saya memilih surah Al-Fatihah ya, dan tiga surah yang lain, iaitu surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq dan An-Nas, iaitu surah yang selalu kita baca. Surah ini dipilih untuk ditafsir dan ditadabburkan sebanyak 3 kali untuk surah Al-Fatihah. Memandangkan Al-Fatihah ni kita banyak membacanya ketika solat ya, dan dia juga adalah jantung kepada Al-Quran. Jadi mudah-mudahan dengan kefahaman yang disampaikan oleh Ustazah Salawati ya, tafsir
dari segi membaca dengan sebutan yang betul, ya, dengan tajwid yang betul. Semoga kefahaman yang dikurniakan oleh Allah ni dapat menjadikan solat kita lebih khusyuk, ya. Bukan sahaja solat kita khusyuk, tetapi apabila kita solat tu hati kita sentiasa terhubung dengan Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Dan seterusnya rohani kita ni tadi, ya, bukan sahaja terhubung, tetapi sepanjang solat kita akan merasai limpahan kasih Allah Subhanahu Wa Taala dan juga limpahan kasih Nabi daripada semangat kita solat sehinggalah akhir, insya-Allah, mudah-mudahan, ya. Jadi saya pun tak nak berucap panjang, ya. Kita dah sampai ke akhir siri, ya. Mudah-mudahan selepas pandemi kita dapat bertemu lagi di siri-siri yang akan datang, ya. Dan di sini saya juga ingin mengambil kesempatan, ya, untuk mengucapkan selamat Hari Ibu kepada semua ibu-ibu di sini dan juga di seluruh pelusuk, terutamanya yang di Selangor lah, ya. Selamat Hari Ibu, semoga menjadi ibu yang misali, ya, mendidik anak-anak yang soleh dan solehah, ya. Dan juga saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin, ya, kepada semua. Jadi saya akhiri dengan serangkap pantun. Indah berseri di pagi hari bersama dengan ahli keluarga. Banyakkan takbir, ya, memuji ilahi supaya diri syukur sentiasa. Jadi dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, dengan ini saya merasmikan majlis penutup Perindahkan Sebutanmu Tahsin, ya, siri 1 hingga 6. Semoga majlis ini menjadi asbab kebaikan kepada semua. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillahu khairan katsira. Terima kasih diucapkan kepada Datin Seri Mas Diana Muhammad di atas perasmian penutup sebentar tadi. Baiklah, saya tersilap tadi. Senarai nama pemenang akan diumumkan oleh saya sendiri, tetapi kita ada surprise. Hadiah yang para pemenang akan terima akan dituntut di kediaman rasmi rumah Datin Seri. So, saya akan umumkan senarai nama pemenang, dijemput kepada pihak media untuk memaparkan senarai nama pemenang. Hadiah akan diambil di rumah di kediaman rasmi MB. Nanti kami akan maklumkan tarikh dan masa lah. Selepas ini kita akan maklumkan kepada para pemenang. Okey, pemenang pertama bagi siri kuis terkumpul ialah Azmuddin bin Hassan Sujana. Mungkin ni yang menonton daripada Facebook Live, ya. Okey, seterusnya Farah Sakinah binti Muhammad Saleh. Seterusnya Fatna Dewi Zurita binti Darwin. Tahniah diucapkan. Seterusnya Puan Mazni binti Abdullah. Saya tahu ni puan yang selalu mengikuti siri di Zoom ni. Seterusnya Muhammad Zaidi bin Abdul Rahman. Seterusnya Muhammad Nasiruddin bin Saufi. Seterusnya Nur Azima binti Mat Zain. Seterusnya Nur Azura Zrin binti Syamsi. Nur Bahya binti Abdullah. Ada Puan Bahya kan kat sini. Tahniah Puan. Seterusnya Nur Asita binti Haji Zainal. Nur Farhana binti Ahmad. Puan Nurhana binti Abdul Jalil. Puan Nur Lizawati binti Muhammad Arsyad. Puan Salmi binti Abdul Hamid. Saya ingat nama ada, selalu mengikuti kelas kita. Puan Sarimah binti Abdul Karim.
Dan Puan Siti Aisyah binti Rakzuran. Okey. Ada lagi? Puan Siti Rahayu. Ni pun yang selalu bersama kita. Siti Rahayu binti Tahir. Tahniah Puan. Puan Zatirah binti Zahid. Okey. Senarai nama pemenang kita akan post semula di page Facebook kita, Anas dan Perkawanis. Jadi kepada semua para pemenang, jangan lupa nanti kita akan maklumkan tarikh dan masa untuk menuntut hadiah lah di kediaman rasmi MB, insya-Allah. Okey, untuk akhirnya saya menjemput Ustazah Sahlawati Abu Bakar untuk membacakan doa penutup kita pada hari ini. Persilakan Ustazah. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layl wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, ingatkanlah kami apa yang telah kami lupakan daripada Al-Quran. Ajarkanlah kami apa-apa yang belum kami ketahui daripada Al-Quran. Berikanlah kami kemampuan untuk membaca Al-Quran sepanjang siang dan malam. Dan jadikanlah Al-Quran penyelamat bagi kami, Tuhan sekalian alam. Ya Allah, Ya Tuhan kami, peliharakanlah amalan kami. Ya Allah, Ya Tuhan kami, peliharakanlah kehidupan kami. Dan peliharalah kehidupan akhirat kami, tempat kami kembali kepadamu. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, jadikan hidup kami sebagai tempat untuk melaksanakan segala kebaikan dan jadikan mati kami sebagai pemutus segala keburukan. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, jadikanlah sebaik-baik umur kami menjadi yang terbaik di akhir usia kami. Hari-hari yang terbaik adalah hari kami bertemu denganmu, Ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, kami memohon hidup yang nyaman, mati yang tenang dan tempat kembali akhirat yang tidak memalukan dan menghinakan. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, kami meminta sebaik-baik permintaan, sebaik-baik ilmu, sebaik-baik amal, sebaik-baik pahala, sebaik-baik kehidupan dan sebaik-baik kematian. Ya Allah, Ya Tuhan kami, tetapkanlah kami dalam semua kebaikan kami. Beratkanlah timbangan amal kami, kukuhkanlah iman kami, tinggikanlah darjat kami. Terimalah salat kami dan ampunkanlah kesalahan-kesalahan kami. Ya Allah, pastikanlah kami ini memperoleh rahmat-Mu, meraih ampunan-Mu, terbebas dari segala dosa, mendapat manfaat dari segala kebaikan, meraup keuntungan berupa syurga dan terlepas dari siksa neraka. Ya Allah, Ya Tuhan kami, baguskanlah akhir semua amal kami, serta jauhkanlah kami dari hinanya dunia siksa dan dunia siksaan dunia dan akhirat. Ya Allah, berikanlah kami rasa takut kepadamu yang akan menghalang kami dari membuat maksiat. Anugerahkanlah kami ketaatan kepadamu yang akan menghantarkan kami untuk memasuki syurga-Mu. Surahkanlah keyakinan sehingga meringankan musabah hidup yang menimpa kami. Surahkanlah keyakinan sehingga meringankan musibah hidup yang menimpa kami. Limpahkanlah kami kepuasan dengan pendengaran, penglihatan dan kesihatan selama Engkau menghidupkan kami. Dan jadikanlah semua itu sebagai warisan bagi kami. Tolonglah kami dalam menghadapi orang-orang yang memusuhi kami. Janganlah Engkau jadikan musibah adalah urusan agama kami. Janganlah Engkau jadikan dunia sebagai tujuan utama kami. Dan tidak pula tujuan untuk kami meninggalkan kamu, Ya Allah. Ya Allah, janganlah Engkau sisakan sekecil dosa pun, melainkan Engkau ampunkan semuanya. Janganlah Engkau tinggalkan sebesar keraguan pun, melainkan Engkau hilangkan semuanya. Janganlah Engkau tinggalkan sedikit hutang pun sehingga Engkau melunaskan semuanya. Janganlah Engkau abaikan semua wahai Zat yang Tuhan yang Maha Pengasih dan segala penyayang. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.
Amin amin ya rabbal alamin. Jazakillahu khairan kathira diucapkan kepada Ustazah Sahlawati di atas bacaan doa penutup kita pada hari ini. Alhamdulillah. Okey, baiklah. Saya minta kepada semua yang berada di ruangan Zoom ini untuk on kamera ya. Okey. Pihak media bersedia ya. Okey. Semua dah buka kamera. 1, 2, 3. Okey, sekali lagi. Ramai seterusnya. 1, 2, 3. Okey. Terima kasih diucapkan kepada Datin Sri Masdiana, Ustazah Sahlawati dan puan-puan yang sudi join program kita daripada mula siri 1 sehingga siri ke-6, siri terakhir pada hari ini. Apa yang lebih penting ialah intipati, apa yang boleh kita bawa dalam kehidupan seharian kita. Saya wakil daripada pihak penganjur ingin memohon jutaan kemaafan di atas segala kesilapan, segala ada masalah media dan sebagainya daripada awal program hingga ke hari ini. Kami mohon jutaan kemaafan. Seterusnya terima kasih diucapkan kepada semua. Hanya Allah yang mampu membalas segala jasa baik dan usaha kita semua untuk terus menuntut ilmu Allah dan memperbaiki bacaan Al-Quran kita. Wallahu ta'ala a'lam. Sampai sini sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ustazah